Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh diucapkan kepada Dr. Nosyahira dan rakan-rakan sekalian. Pada hari ini, grup kami iaitu terdiri daripada saya, Muhammad Afiq, Wan Muhammad Danish Daniel dan Muhammad Razi Haikal akan membentangkan topik falsafah ketuhanan. Falsafah ketuhanan amat penting dalam kehidupan seharian kita. Ini akan menjadikan hidup kita mempunyai arah tuju dan pegangan hidup yang jelas dan sempurna. Namun masih ada lagi masyarakat yang ragu-ragu tentang kewujudan Tuhan di alam semesta ini. Masalah ketuhanan ini menjadi topik perbualan utama para ilmuwan dan agamawan sehingga ke hari ini. Hal ini kerana tidak ada pendapat atau pandangan yang dapat memuaskan hati semua pihak. Oleh itu, sekiranya pihak yang sepatutnya tidak menyediakan sumber atau rujukan yang jelas kepada masyarakat tentang isu ini, maka mereka akan menggunakan akal fikiran mereka untuk menghakimi sesuatu perkara dalam menentukan hakikat ketuhanan ini mengikut akal fikiran dan pengamatan mereka sendiri. Hal ini lebih merisaukan lagi apabila sekiranya golongan muda atau remaja tidak dibimbing dengan ajaran yang betul. Mereka akan terpesong dan melakukan perkara-perkara yang mungkar, iaitu perkara yang tidak disukai dan diredai oleh Allah SWT. Ketuhanan ialah rahsia kewujudan atau sir al-wujud, lambang keagungan atau objek yang ditakuti serta sumber kepada kebahagiaan. Manusia melihat matahari terbit dari pagi hingga terbenam pada waktu senja, yang membolehkan mereka menjalankan kehidupan seharian mereka di atas muka bumi ini dengan lancar dan sempurna. Seperti yang dinyatakan dalam Al-Quran, kami menjadikan siang sebagai kehidupan. Maksud dari surah An-Naba ayat 11. Seterusnya menjelang petang pula mereka akan pulang ke rumah setelah menyiapkan tugasan mereka dan hari menjelang senja. Pada waktu malam pula langit diterangi dengan bintang dan cahaya bulan yang memenuhi ruang angkasa. Aktiviti dan pergerakan pada waktu malam berubah. Di dalam Al-Quran ada menyebutkan kami menjadikan malam sebagai pakaian. Maksud dari surah An-Naba ayat 10. Ayat itu menjelaskan pada waktu malam adalah untuk merehatkan atau mengurangkan pergerakan manusia yang pada siangnya sibuk untuk bekerja dan menjalani kehidupan mereka. Hal ini menunjukkan bahawa Allah SWT telah mengaturkan kehidupan di atas muka bumi ini dengan teratur. Dalam agama Islam, konsep ketuhanan adalah sesuatu yang jelas identitinya. Ajaran Islam menekankan identiti ketuhanan sebagai zat yang perlu disembah serta pengabdian kepada wajib al-wujud yang mencipta alam semesta ini, sekaligus menyebabkan zat ini berbeza dengan makhluk yang lain. Perbezaan ini ditanam dalam sanubari manusia petunjuk wahyu, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan dia dan dialah yang maha mendengar dan melihat. Maksud dari surah Al-Shura ayat 11. Seterusnya kita akan mendengar pembentangan daripada Wan Muhammad Danish Daniel. Okey, sekarang kita ke bahagian huraian. Okey, di bahagian huraian kita akan menceritakan sedikit huraian di falsafah ketuhanan. Okey, sejujurnya terdapat berbagai jenis agama yang wujud di dunia ini, dan setiap penganut agama mempunyai kepercayaan, ajaran dan pemahaman mereka sendiri terhadap agama yang mereka anuti. Okey, pegangan kepada agama ini merujuk atau menjadi panduan kepada seseorang itu percaya tentang wujudnya kuasa yang menggerakkan dan yang mentadbir seluruh alam ini. Pegangan kepada sesuatu agama juga menunjukkan seseorang itu mempunyai akidah, percaya akan adanya
hari pembalasan untuk segala perbuatan mereka yang baik maupun buruk, dan percaya kepada hari pembalasan apabila mereka telah mati. Percaya tentang adanya syurga dan neraka untuk setiap perbuatan mereka di dunia ini. Sekiranya sesebuah agama itu tidak mempunyai sumber atau rujukan, sudah pastinya dia akan menimbulkan keraguan. Manusia akan menggunakan akal, fikiran dan panca indera mereka dalam menentukan hakikat Tuhan yang sebenar, iaitu mereka akan menggunakan panca indera. Contoh panca indera mereka berdasarkan pemikiran, pemerhatian dan pengamatan mereka sendiri. Okey, untuk poin seterusnya, setiap agama mempunyai kepercayaan mereka sendiri kepada Tuhan mereka. Seperti contoh, agama kita ambil seperti contoh agama Buddha. Agama Buddha mengekspresi atau menggambarkan Tuhan mereka sebagai lembu yang diangkat sebagai haiwan yang mulia. Oleh itu di sana lembu tidak dimakan dan dilayan dengan baik. Seperti agama-agama lain, seperti agama Kristian atau agama Hindu, Buddha, mereka menunjukkan atau menggambarkan Tuhan mereka dengan menghasilkan patung-patung yang besar, patung-patung yang tinggi, yang menggambarkan kemuliaan, kekuasaan dan keagungan Tuhan-Tuhan mereka. Itu menunjukkan bahawa dengan binatang itu mereka mengekspresi, menyatakan bahawa Tuhan mereka itu adalah Tuhan yang agung, Tuhan yang mulia dan Tuhan yang tinggi darjatnya. Okey, lain pula bagi penganut agama Islam. Penganut agama Islam percaya yang Tuhan mereka iaitu Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai bentuk dan zatnya tersendiri yang tidak mampu digambarkan dengan panca indera atau dengan pemikiran akal manusia. Allah Subhanahu Wa Taala hanya dapat dikenali berdasarkan sifat-sifatnya yang tertentu, seperti sifat wajib, sama, basar, kalam dan tanda-tanda kebesaran yang terdapat di muka bumi ini. Seperti ada satu firman Allah yang berbunyi, ada firman Allah yang berbunyi, dan padanya ada tanda-tanda yang membuktikan keesaan dan kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mahu mencapai pengetahuan yang yakin. Di sini jelaslah bahawa kewujudan atau hakikat sebenar Allah Subhanahu Wa Taala tidak dapat dilihat atau dirasai dengan mata kasar atau panca indera, akan tetapi boleh dilihat berdasarkan kebesaran yang ada di muka bumi dan seluruh arah wilayah sini, seperti laut, gunung, awan dan sebagainya. Okey, seterusnya kita akan ke bahagian penyelesaian. Okey, bersolat setiap manusia, setiap agama, setiap masyarakat yang mempunyai agama itu sendiri mesti mempunyai persoalan atau pertanyaan tentang ketuhanan. Sudah semestinya setiap jiwa dalam setiap jiwa manusia, umat manusia, tanpa mengira latar belakang, akan merasa perasaan ingin tahu tu sentiasa ada untuk mengetahui kewujudan hakikat yang sebenar Tuhan mereka. Okey, oleh sebab itu berbagai jenis lakaran, keadaan dan bentuk digambarkan berkaitan dengan isu ketuhanan sebagai penguasa tertinggi di dalam kehidupan. Seperti contoh, orang zaman dulu menggunakan batu atau pokok besar yang sebagai menggambarkan Tuhan mereka. Mereka percaya bahawa pokok atau batu besar ini dapat memberi perlindungan, kekayaan dan kesenangan kepada mereka. Oleh sebab itu mereka memuja objek-objek seperti batu, pokok-pokok yang besar, untuk seperti yang saya ceritakan, untuk meminta rahmat, perlindungan, kesenangan dan sebagainya. Okey, untuk poin yang seterusnya, dalam agama Islam, Al-Quran, hadis dan beberapa kitab lain menjadi rujukan tentang permasalahan tentang soal ketuhanan ini. Setiap keraguan atau pertanyaan
tentang soal ketuhanan telah dinyatakan di dalam ketiga-tiga kitab tersebut. Al-Quran dan hadis adalah antara kitab yang tidak ada ragunya. Malahan kitab-kitab seperti yang ditulis oleh beberapa ahli tokoh agama lain sudah tentunya kitab-kitab yang sahih semestinya dirujuk daripada Al-Quran dan hadis. Oleh sebab itu, dengan merujuk kepada ketiga-tiga jenis kitab ini, segala tentang Allah seperti sifat, kekuasaan, kebesaran dan keesaannya dinyatakan dalam kitab tersebut. Okey. Dengan adanya tiga rujukan ini, iaitu Al-Quran, hadis dan kitab-kitab ini, kita dapat memahami konsep ketuhanan yang sebenar, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapat memahami konsep sebenar isu ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala tanpa perlu membina patung atau objek yang menjadi perantaraan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan sudah semestinya kita terhindar dari gejala-gejala yang boleh membawa kepada syirik atau menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Dengan itu kita beralih ke bahagian yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Razi Aikal Bereslan, dan hari ini saya akan meneruskan lagi pembentangan tentang tajuk falsafah ketuhanan. Bagi cadangan dan komen, kita dapat simpulkan yang setiap manusia di muka bumi ini mempunyai agama yang tersendiri. Sebagai contoh, di negara Malaysia, agama Islam merupakan agama yang paling ramai dianuti oleh rakyat Malaysia. Sebagai umat Islam, adalah diwajibkan kepada kita untuk meyakini dengan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai khalifah di muka bumi ini, kita perlulah menerapkan atau mengukuhkan lagi falsafah ketuhanan di dalam diri kita agar hidup kita menjadi lebih sempurna. Jadi, berikut merupakan beberapa contoh perkara yang boleh kita praktikkan di dalam kehidupan seharian kita agar dapat meneguhkan lagi falsafah ketuhanan di dalam kehidupan kita. Bagi poin yang pertama, sebagai umat Islam, kita perlulah mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mengabdikan diri bermaksud berserah ataupun mematuhi segala perintah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti yang kita tahu, solat merupakan perkara yang paling penting yang wajib dilakukan oleh setiap umat Islam. Hal ini kerana solat merupakan tiang agama bagi umat Islam. Solat juga merupakan perkara yang pertama akan dihisap di hari akhirat pula. Jadi, adalah diwajibkan kepada kita untuk sentiasa mendirikan solat 5 waktu sehari semalam. Dengan melakukan segala perintah yang telah diperintahkan oleh Allah, ia dapat membantu kita untuk meneguhkan lagi ataupun memantapkan lagi falsafah ketuhanan di dalam diri kita. Bagi cara yang kedua adalah diwajibkan kepada kita untuk meyakini dengan kewujudan Tuhan. Setiap manusia mempunyai agama yang tersendiri. Walau bagaimanapun, pada masa kini kita dapat lihat yang ada segelintir manusia yang masih lagi ragu-ragu dengan kewujudan Tuhan masing-masing. Jadi, sebagai contoh, umat Islam adalah diwajibkan untuk meyakini dengan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita perlulah mempercayai yang langit dan bumi ini telah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan mempercayai kewujudan Allah, ia sedikit sebanyak mampu memberikan kita untuk mengukuhkan lagi falsafah ketuhanan di dalam diri kita. Dan poin yang ketiga ialah, sebagai umat Islam, kita perlulah meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, perkara yang dilarang oleh Allah ialah maksiat dan juga berjudi. Hari ini kita dapat lihat yang ramai remaja yang beragama Islam terlibat dalam gejala yang tidak bermoral. Seperti contoh, gangsterism.
Hal ini kerana mereka tidak menerapkan falsafah ketuhanan di dalam diri mereka. Jadi dengan melakukan perkara-perkara sebegini, ia akan merapuhkan lagi falsafah ketuhanan di dalam diri mereka. Jadi sebagai kesimpulan, apa yang dapat saya simpulkan ialah sebagai umat Islam adalah diwajibkan kepada kita untuk meneguhkan lagi falsafah ketuhanan di dalam diri kita. Hal ini kerana falsafah ketuhanan mempunyai banyak faedah yang mampu menjadikan hidup kita lebih sempurna. Falsafah ketuhanan juga mampu menjadikan seseorang itu hidup lebih bertamadun dan sentiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu sahaja daripada saya, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.